Assalamualaikum. Rapapapa. Woo. Well, okay. Saya tak tahu nak mula macam mana. Dia macam comeback, kemudian hilang, lepas tu comeback lagi. Lepas ni mungkin hilang lagi, lepas tu comeback lagi. Macam hello. Nak buat ke tak nak buat vlog. Okay, baik tutup je YouTube account ni. But then again, yeah, I mean like macam I've been spending my time in front of the screen working my beautiful butt on something I hope menjadi. But then again, God knows what will happen. That's actually, kulit saya dengan leher saya lain colour punya. Anyways, here I am again. Okay, so I hope you guys are excited to see me again. It has been a while. Allahu Akbar. Saya tak nak cakap apa-apa. Saya just nak macam, okay, kita sekarang tengah experience this COVID-19 coronavirus that's actually going, wilder and wilder. Yeah, so macam to the extent of saya tertanya, apa akan jadi ni? Apa yang akan jadi lepas ni? I mean, it's gonna be this, I actually anticipate a big shift. Kita baru saja tukar kerajaan, tukar PM, which Alhamdulillah, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tolonglah. Please, korang semua, bagilah dia support. Janganlah waktu ni mencari kesalahan, konon kata, baru tukar kerajaan dah dapat bala. No, apa, satu dunia ke? Dia tukar kerajaan kat Malaysia, satu dunia dapat bala macam mana? Please, janganlah cakap benda yang tak make sense. Tak kisahlah kamu politik mana ke, tapi tolonglah guna kepala otak dan kamu akan lebih dihormati. Dan juga dirapati. Kalau tidak, kamu semua kami anggap mencapati saja. Please, I mean like macam what he's doing right now is macam he has put a lot of effort. Saya macam okay, doa dia sedih. Doa dia sedih. I mean like, macam that is not actually part of the fooling program that you might think it is. It was, but then it's not. It was not. So macam saya tak faham kenapa ada orang nak menggunakan benda ni semua sebagai satu punca-punca untuk membenci dia, untuk buat apa-apa. I mean, he's doing a brilliant job. Dia dengan team dia. I mean, I have faith on him, on Ismail Sabri. Bukan sebab saya kenal Dafi dan but on Ismail Sabri, on Datuk Zuraida, because I've met her. KJ once again, and yes, Hishamuddin. I mean like it's so good to see orang yang ada experience buat kerja. Finally, kita dapat orang yang buat kerja memang betul-betul nak buat kerja, yang betul-betul nak memperbetulkan. From the past, from the quite recently, government ditukar sebelum ni. I couldn't feel much about them. I mean like okay, there were changes, there were benda-benda yang baik berlaku juga, tapi macam rasa huru-hara lah. Tak macam rasa macam huru-hara sikit, walaupun ada banyak benda baik berlaku. Anyhow, okay, dia baru berapa bulan lah. Okay, I'm not here to talk about politik pun. Saya nak cerita tentang COVID-19 sebenarnya. Sejauh mana kita ni semua ni betul-betul bersedia untuk menghadapi apa saja yang mungkin lebih teruk akan berlaku. Apatah lagi kalau sampai sekarang ni dah, I think 8 or 9 days of quarantine. And masih ramai lagi yang macam buat bodoh, buat tak faham aja. And just nak lepak luar, nak jumpa kawan. I think, they are minding their own business that's actually macam illegally minding their own illegal business. Tak apa. So maksudnya macam mana ni? Kalau kita semua tak bersatu ni, ini semua bukan kerajaan ke apa-apa. Ni kita sendiri punya effort. Selain daripada doa, selain daripada harapan yang kita boleh tu, selain daripada usaha kita macam mana? Selain daripada pakai mask semua ni. Dan kemudiannya adalah satu page di Facebook. I think I better not mention because dia dah minta maaf dah pun. Yang dia post, dia cakap situ, jangan dengar cakap artis. Artis tidak berpengetahuan dalam bidang perubatan dan tidak bertauliah. I was so struck by that. I mean like macam, hello, excuse me. Because of dia kata, ada artis kata jangan pakai glove. Bukan artis je pakai gloves. Bukan artis yang cakap pakai gloves. Ramai orang cakap pakai gloves. Okay, tu satu. Keduanya ialah, dia kata jangan pakai gloves is because of, kalau pakai glove,
beza dengan orang medical unit pakai glove, dia buka, dia masuk dalam bin yang ada gambar biohazard warna kuning tu. So maksudnya memang discard, dispose, habis, settle, tak ada masalah. It's actually because dia kata kalau orang kita dia buka glove tu letak dalam plastik sampah, virus tu boleh merebak. Now here's one thing that you need to really consider and really think again before you actually write anything not so intellectual like that. Bukan saja glove, mask awak pun. Kalau awak dah pakai mask satu hari, awak keluar jalan sana sini, kalau ada virus tu melekat pada mask awak tak boleh buka dan letak atas meja macam tu je. Awak tak boleh buang dalam tong sampah macam tu je. You need to dispose properly. So bukannya glove, bukan masalah glove aja apa benda ke. So macam I'm not, saya tak suka sangat dengan macam tu. Lagi ni nak babikan artis. Dan dia kata tidak berpendidikan dalam, okey, taklah semua, ada juga yang ada berpendidikan dalam bidang perubatan juga. And then masalah ni bukannya artis yang tidak bertauliah, semua orang pun tidak bertauliah, semua orang pun tak tahu. Even the medical unit pun macam dia menghadapi masalah, dia orang semua paling banyak menghadapi masalah, especially bila dia orang kena encounter dan dia orang satu persatu discover kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Until now antidote, vaksin semua tak ada lagi. So how? Kenapa artis yang tak bertauliah? Please guys, come on. Macam saya tak faham pada waktu-waktu macam ni an Islamic punya account cuba nak bantai artis dan menyalahkan semua benda ni pada artis. Dia dah minta maaf dah. Tapi pada saya just nak cakap aja because of, kalau tidak benda ni mungkin jadi lagi orang nak timbak artis, orang nak cakap ni apa benda pun artis, apa benda pun artis. Saya tak faham kenapa. Apa benda? Apa masalah awak semua, antara awak semua yang tak suka sangat dengan artis, yang rasa macam semua benda yang buruk, yang bodoh, yang hina, yang caci, yang keji, semuanya campak ke artis. Why? If some of you have problems with artists, then it's you and them. Okay? He has got nothing to do with semua artis kat dalam dunia ni. Okay? Please. Tolonglah kita sama-sama menjadi lebih bijak, apatah lagi di dalam ummah ni memerlukan kita menjadi lebih bijak, akhlak yang mulia, berakidah yang suci. Ini semua ni kita kena ketengahkan dahulu sebelum tu. Dan ingatlah bila awak post benda macam itu, awak kena ingat segala amalan awak yang awak buat antara awak dengan Tuhan boleh saja rosak akibat daripada apa benda cara awak berhadapan dengan manusia lain. So membahayakan. Dan juga COVID-19 ni, please, macam kalau you guys duduk di rumah, okay, ada few things that I need to remind. Okay, you probably gonna stay at home aja, macam duduk bilik saja, tak katil dan sebagainya. Saya depan skrin saya. I'm not sure what you guys are doing. Kalau FaceTime ke, video call kawan-kawan ke, tolong jangan gosip. Okay, janganlah, kita cuba elakkan. Sebenarnya now is the time for you to actually reset yourself on social media, tapi malangnya kita terlalu pula. Dan ini apabila awak duduk dalam rumah, awak tak keluar dan awak asyik tengok info je at Instagram, masak-masak, record nak tunjuk orang awak pun masak, record juga awak pun tengah buat coffee, record juga semua benda awak nak tunjuk because orang lain pun menunjuk juga. We're gonna have a problem in that. We're gonna have a problem of people, kita mewujudkan satu persekitaran, persekitaran? No, mewujudkan satu fenomena, satu senario yang everyone is macam racing nak menunjuk apa benda yang dia boleh buat. This is not healthy at all. Macam, okay, besok awak uninstall Instagram, uninstall Twitter, uninstall Facebook for a while. Facebook mungkin tak boleh install ke uninstall ke, awak kena just disable je. And then just leave it be for a while, for one whole day. If you can make it 3 days, that will be nicer. Tapi just, tinggalkan social media sekejap. Lepaskan daripada dunia alam maya. Yes. Okay, so just macam chill back, relax and then discover yourself. Okay, banyakkan berzikir. Banyakkan amalan-amalan yang buatkan kita boleh kembali pada Tuhan yang balik. Sebaik-baiknya awak tinggalkan Instagram tu yang mana, dan kemudiannya awak berzikir, dan sampai bila awak masuk balik Instagram tu, awak rasa macam, kenapa Instagram macam gini tak habis-habis orang macam ni. Try, dapat balik perasaan tu, dapat balik rasa macam kita rasa macam this is not right. Kerana kita tu dah tertepu sangat, kita dah terlalu what they call it, saturated dengan apa benda yang ada dalam Instagram, dalam social media semua tu. I'm not saying it's all bad,
Saya tak cakap pun ini semua memang tak bagus, maka harus elakkanlah, maka bakallah phone awak. No, saya cakap it's about time. Sekarang lah waktu yang baik, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan hikmahkan kepada kita untuk kita kenal diri kita balik, untuk kita kembali menjadi manusia yang sepatutnya kita jadi. Bukannya manusia yang orang kata bengkok, tengkuk kerana banyak sangat tengok handphone. Is there such thing? No. I don't think. You get what I mean, right? Okay. So, dan juga dalam awak pegang handphone tu, tolong kalau awak rumah ada balcony, you know, spend some time in the morning, duduk luar, okay, because kita duduk dalam rumah je, kita tak dapat vitamin D. Kalau awak tak ada balcony, mungkin awak boleh supplement with vitamin D. You can have it posted to your place. Or if not, vitamin D, boleh cari makanan-makanan yang banyak vitamin D. It's actually good, okay, because kita perlukan vitamin D tu, because kita tak tahu. Kalau awak exposed to sun, that will be better, because skin kita memang organ yang memang untuk menghasilkan vitamin D. We need actually macam banyak. Benda ni pun differ. Sometimes kalau saya nak cakap kat sini pasal medical kan ada pula yang kata, tak tahu pasal medical tiba-tiba nak bercakap pula. Tapi kita buat research juga, kita membaca juga. There are so many journals in the internet, I mean, that you can actually have a reference to. I'm not saying that apa benda yang orang tulis tu itulah hak mutlak, memang scientific fact. No. I mean, kebanyakannya adalah teori. So kita relax saja. Kalau awak tapi yang penting ialah vitamin itu amat penting. So get your dosage right. Dan kemudiannya pada waktu yang sama juga, dalam awak bersenam, make sure juga awak jangan lupa kereta awak pun bersenam juga. You need to reheat your engine. Jangan sampai awak lupa nak reheat engine kereta awak, yang sampai at least every alternate days panaskan engine kita sekejap. Jangan sampai rosak bateri kong ke apa benda ke. That will be bad, very bad actually. Okay, so inilah satu pesanan khidmat Ungku Ismail Aziz yang ringkas. Pesanan khidmat masyarakat Ungku Ismail Aziz yang ringkas. Yeah, whatever. Taklah ringkas sangat, sebenarnya dah 20 minit dah pun. Yeah, I mean like macam, okay, and then pick up a new hobby. This time to learn something new, something completely you don't expect to learn. Get something that, you know, try to indulge yourself doing something that is very uncomfortable. Okay, cuba cari sesuatu yang buatkan awak rasa tak selesa. You know, dan langgar, go against the art. Now is the time. I mean like macam, now saya tengah sibuk dengan ni. Mungkin lepas ni probably because 2 weeks lagi extended, most probably shooting pun sama juga, extended lagi. So mungkin saya akan hop back to my drumming session and my guitar session, just nak, you know, get my fingering back. Yeah, saya nak buat review filem pun saya tak berani nak turun. Memang sebenarnya okay, because saya rasa macam kalau saya pergi tengok filem Melayu ke apa ke, seorang dua orang je dalam tu pun. But then again, saya macam you know, staying safe, you know, because dan juga untuk ahli keluarga saya, especially mak saya pun tak berapa berkenan sangat saya keluar. Saya keluar kadang-kadang macam nak pergi tu pun mak saya macam, pergi mana? So macam, no, dia tak macam tu pun. Okay, so yeah, please take care of yourself. I mean, jaga diri masing-masing. Sayangi diri awak, sayangi diri semua orang. Tolong jangan be selfish, okay? Be considerate, be sympathetic. Stay safe, stay at home. Terima kasih banyak. Okay, last one. Just leave in the comment. I need you guys to leave in the comment. Sama ada saya patut atau tidak buat vlog seterusnya hari demi hari dalam hal-hal lain. Sebabnya saya rasa macam COVID-19 ni is getting bigger and bigger, to the extent of saya rasa macam kalau saya buat pasal gerahas, pasal apa benda ke, UiSIM pun saya tak update lagi. Saya rasa macam saya tak ambil, saya pula ada satu sentimen, saya rasa macam untuk menghormati keadaan sekarang ni, is better off not. Saya tak buat apa-apa post, saya tak buat apa-apa vlog tentang benda tu semua. Tapi macam, you know, saya rasa saya macam kena hormat. Tapi at the same time juga mungkin saya salah rasa macam tu. Kalau awak rasa okey je, tak apa, buat je vlog pasal benda lain, I mean tak adalah nampak kurang ajar, tak adalah nampak macam lupa diri ke benda ke, then okay, I will probably do. Okay, depends on how much. Saya nak tengok juga berapa banyak yang vote, yang akan komen kata okay. Okay, so leave a comment. Saya nak tengok apa benda pendapat awak. Please, thank you so much. Thank you so much for being there for me. Terima kasih banyak kepada yang belum subscribe, sila subscribe. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak. Kepada yang belum subscribe, saya akan terima kasih kepada awak vlog seterusnya. Yang ini pun dah tunggang langganan lidah. Okay, anyway. Sila klik like dan juga klik description di bawah untuk tahu apa benda barang yang sebagai. Allahu Akbar, penatnya bercakap. Okay, terima kasih semua. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.